Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama salat berjamaah. Ini pertama kali saya sampai ke Masjid Al-Arifin, dan masjid ni agak menarik agak klasik agaklah bentuk dia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang mana Allah Azza wa Jal menjanjikan begitu banyak kelebihan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sentiasa dengar, iaitu kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Atau kama qala, yang bermaksud apabila datangnya bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, dan akan diikat, akan dibelenggu syaitan. Sebahagian ulama mengatakan hanya yang ganas sahaja yang diikat, ya, yang biasa-biasa masih lagi terlepas. Baik. Bila Nabi SAW menyebutkan futihat, Nabi tak kata futihat, Nabi kata futihat. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu, futiha dibuka, futiha dibuka banyak. Maksudnya pintu syurga itu banyak dibuka untuk kita menggapai keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah Jibril alaihi salam pernah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa di sisi Nabi kepada Allah Azza wa Jal, dan Jibril minta Nabi mengaminkan doa itu. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dalam hadis Ibnu Khuzaimah, Nabi menyebutkan amin, amin, amin. Yang ni bukan lagu Negeri Perleh. Lagu Negeri Perleh pun amin juga kan, 3 kali juga kan. Tapi yang ni doa Jibril. Sahabat dia pelik bila Nabi sebut amin tu. Bila Nabi turun daripada mimbar, para sahabat bertanya, "Tadi ya Rasulullah, engkau sebut amin 3 kali. Apa maksudnya tu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Jibril telah datang kepadaku dan dia berdoa. Jibril berdoa kepada Allah. Jibril kata, "Raghima anfu 'abdin adraka Ramadan fansalakha minhu aw fansalakha falam yughfar lahu. Qul amin." Faqultu amin. Jibril kata, malanglah bagi seorang hamba apabila dia diberikan rezeki untuk berada di dalam bulan Ramadan,
Tetapi apabila Ramadan itu beredar, dia tidak dapat pengampunan daripada Allah. Ini satu perkara yang Jibril kata malang. Malanglah seorang hamba, kata Jibril. Qul amin. Jibril kata kepada Muhammad, wahai Muhammad, kau sebutlah, ya Allah, mustajabkanlah doa ini. Maka Nabi SAW pun mustajabkan. Jadi dalam bulan puasa ini, ada di kalangan kita yang berkemungkinan kualiti ibadahnya tak meningkat, maka dia kena banyak muhasabah diri. Dia kena banyak muhasabah, kerana takut-takut dia termasuk dalam doa Jibril ini yang mendapat malang. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-8 Ramadan. Dan diam tak diam, dah 8 hari dah bulan Ramadan ini melalui kita. Dan kita nak masuk tak lama lagi ke fasa 10 yang terakhir. Maksudnya dalam 12 hari lagi dah masuk 10 malam yang terakhir. Menjadi sunnatullah, dalam banyak-banyak waktu yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah memilih beberapa waktu untuk menjadi waktu yang afdal berbanding waktu yang lain. Dan menjadi sunnatullah juga apabila Allah Ta'ala menjadikan waktu yang tertentu itu afdal berbanding waktu yang lain, dan di hujung-hujung waktu itu kebiasaannya menjadi afdal daripada pemulanya. Kita melihat Allah Azza wa Jal menjadikan hari Jumaat itu sebagai hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan hari yang terbaik pada hari Jumaat itu, waktu yang afdal menurut ramai di kalangan para ulama, ialah apabila masuknya waktu asar sebelum berakhirnya hari Jumaat. Kerana hari dalam Islam ni masuk waktu malam. Jadi waktu asar tu waktu yang hujung dah. Nabi SAW menyatakan waktu itu waktu yang mustajab berdoa. Salat merupakan ibadat yang paling afdal berbanding ibadat-ibadat yang lain. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tuan-tuan biasa dengar imam duk baca dalam solat witir. Bila imam kata solat witir 3 rakaat, 1 salam ataupun 2 salam, rakaat yang pertama tu imam akan baca suratul A'la sampai ayat tertentu, sampai ayat imam baca qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Maka beruntunglah bagi mereka, berjayalah bagi mereka yang menyucikan diri. Para ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud tazakka. Sebahagian daripada ulama mengatakan tazakka bermaksud membayar zakat fitrah. Sebab ayat selepas tu disebut wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia mengingati Tuhannya, dia menyebut nama Tuhannya, kemudian dia melaksanakan salat, yakni salat hari raya. Itu sebahagian ulama. Tetapi pandangan ini dibantah oleh ramai mufassirin. Sebab antara yang disebutkan oleh Al-Imamul Fakhrur Razi dalam kitab dia Tafsir Mafatihil Ghaib, dia kata tafsiran ni agak pelik. Sebab jarang Al-Quran akan mendahulukan zakat berbanding salat dari sudut sebutan. Dan ayat ni turun sebelum daripada pensyariatan zakat fitrah dan sebelum daripada pensyariatan hari raya. Cuma saya nak ambil yang tu. Dia kata jarang Al-Quran apabila nak menyebutkan salat dan zakat, dia dahulukan zakat.
biasanya dia akan dahulukan salat. Siapa yang membaca hadis Nabi SAW apabila ditanya oleh Jibril datang dalam bentuk manusia yang tak ada siapa pun kenal, seperti mana yang diceritakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kata Umar, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Umar kata, ketika mana kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terbit muncul satu orang lelaki yang rambutnya tersangat hitam. Rambut dia hitam sungguh. Baju dia putih betul. La yura alaihi atharu safar. Tidak kelihatan pada pakaiannya itu tanda-tanda yang dia bermusafir. Zaman dulu nak musafir naik unta ataupun kena berjalan kaki dekat tengah-tengah padang pasir. Kalau dia musafir, dah tentu lekat debu. Dah tentu ada kotor sikit sebab naik unta. Rambut mesti nampak ada debu lekat. Tapi Umar kata dia baju hitam sungguh, baju putih sungguh. Dia ni bukan musafir ni. Tapi pelik juga, nak kata musafir pun bukan juga. Sebab wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau nak kata bukan musafir, mesti orang kita kenal. Ni orang kita tak kenal. Madinah bukan besar. Perlis besar lagi pada Madinah zaman tu. Kan? Madinah kecil je. Mesti orang kenal, tapi orang tak kenal. Okey. Maka dia pun duduk depan Nabi SAW, lagakan lutut dengan lutut Nabi. Itu yang ada istilah, saya nak belajar dengan tok guru belaga lutut. Sebab Jibril alaihi salam mengajar Nabi SAW dalam hadis ni belaga lutut. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Duduk belaga lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai. Dia letak tangan dia di atas paha Nabi. Dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, bagi tahu saya tentang iman, bagi tahu saya tentang Islam. Nabi jawab. Nabi jawab apa? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Nabi kata Islam ini apa dia? Islam ini ialah kau mengucap kalimah syahadah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku adalah Rasulullah, wa tuqimas salah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kan? Dan kau buat haji kalau kau mampu. So Nabi mendahulukan salat berbanding zakat. Nabi mendahulukan salat berbanding zakat. Jadi dalam ayat yang saya baca tadi, qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah bagi mereka yang membersihkan diri mereka. Maka majoriti ulama tafsir menyebutkan ialah yang dimaksudkan dengan tazakka di sini mereka yang membersihkan diri daripada syirik dan membersihkan diri daripada maksiat. Bersihkan diri daripada syirik dan bersihkan diri daripada maksiat. Jadi setelah kita bersihkan diri, wa dzakara asma rabbih fasalla, Tuhan kata, mengingati Tuhan lalu mengerjakan salat. Ingat Tuhan, terus kerjakan salat. Nak bezakan salat kita dengan salat munafiqun. Kerana salat orang munafik bukan kerana Tuhan. Salat orang munafik kerana dia nak tunjuk ke orang, dia riak, dia nak tunjuk dia mukmin sedangkan dia kafir. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Tapi salat orang mukmin memang sebab dia ingat pada Tuhan dia. Jadi salat ni benda besar dalam agama. Allah Ta'ala jadikan salat ni lebih mulia daripada ibadat-ibadat yang lain, lebih utama daripada ibadat-ibadat yang lain. Dan dalam salat ni Allah Ta'ala jadikan doa itu mustajab. Dan di antara tempat mustajabnya doa bila? Waktu sujud.
Kerana sujud di hujung setiap rakaat. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a, hadis riwayat Muslim. Atau kama qala, Nabi mengatakan hamba ni paling dekat kedudukannya dengan Tuhan ialah waktu dia sujud, maka perbanyakkan doa di dalam sujud. Kenapa sujud waktu mustajab doa? Kerana sujud tu di hujung rakaat. Kan bila kita sujud kan hujung rakaat. Lepas sujud tu kita akan bangkit buat rakaat baru. Kan? Dan sebelum memberi salam. Sebelum memberi salam juga tempat yang mustajab doa. Tempat mustajab doa kerana di hujung solat. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan nabi-nabi ni al-anbiya alaihimus salatu wassalam lebih mulia berbanding manusia-manusia yang lain. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di hujung tu sebagai nabi yang paling mulia berbanding nabi-nabi yang lain. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi. Kama qala, aku ini penghulu bagi segala anak Adam, bagi sekalian anak Adam. Maka sebab itu bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala jadikan mulia berbanding bulan-bulan yang lain, Allah jadikan di hujung bulan ini sebagai waktu yang paling afdal berbanding awalnya. Ramadan tu mulia dah, tapi di hujung tu lagi afdal, lagi dahsyat. Sebab itu Nabi kata, pada 10 malam yang terakhir tu kau carilah Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, Lailatul Qadar adalah satu bonus yang Allah Azza wa Jalla beri setiap tahun, tak pernah miss. Tahun ni dia kurang sikit suspend tu. Sebab apa kurang sikit suspend? Sebab PM kita umum awal bantuan raya tu 500 tu. Orang tak tunggu-tunggu, orang tak tanya kan. Tak sempat nak tanya, dia umum terus. Bila dia umum, staf tanya saya lah, Tuan Rektor, KUIP macam mana? Sebab KUIP dia bukan universiti kerajaan, dia IPTS kan. Saya pun kata, oh ya jugalah. Saya pun tanya Mendahari kan, ada ke tak ada? Dia kata insya-Allah ada. Oh, dia pun senyum. Tapi saya lah rugi. Sebab apa saya rugi? Sebab saya staf kerajaan. Saya ni penjawat awam. Saya dipinjamkan je ke sini. Bila pinjam kat sini, yang bayar gaji saya KUIP lah sekarang ni. Jadi bantuan kerajaan tu tak masuk kat akaun saya. KUIP pula pun tak bagi, sebab saya baru kerja 2 bulan. Bila kertas kerja tu sampai kat saya tengok bahagian saya paling atas sekali. Dia kira lah, adalah cara kiraan dia tu dikira. Bukanlah tak dapat langsung, dapat RM41, 25 kupang, 2 kupang 5 duit. Kata orang boleh kata 2 kupang 5 duit suku lah kan. Saya kata pasal apa saya RM41? Dia kira lah depan saya. Wah, Bendahari kira kan. Ini cara kiranya. Oh okey, macam mana bos nak lulus? Saya kata luluskan lah, walaupun saya tak dapat. Bonus manusia ni kadang-kadang miss, tapi bonus Allah Azza wa Jalla tak pernah miss. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bonus kerajaan Allah tidak pernah berkurang, setiap tahun sama. Dan pada malam itu, tuan-tuan, fokuslah untuk dapat 2 benda. Yang pertama ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, dapatkan pengampunan dengan doa. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ara'aita in alimtu ay lailatul qadr fama aqulu fiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis ni disahihkan oleh sebahagian besar ulama, walaupun ada sebahagian ulama yang mendhaifkan. Tapi kalau dhaif pun tak ada masalah, sebab ia termasuk dalam bab fadailul a'mal, dalam bab doa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, apa pandangan kamu jika saya bertemu dengan malam Al-Qadar? Bila saya bertemu dengan malam Al-Qadar, saya nak sebut apa? Malam Al-Qadar ni ada tanda tak tuan-tuan? Ada sebahagian hadis sebut tanda. Tapi yang sahih tanda malam Al-Qadar ni ialah esok paginya matahari terbit pucat, tak bersinar kuat. La syu'a laha, dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin kalau kita fikir balik, itu bukan tanda malam sebab dah esok pagi dah, kan? Tanda-tanda yang lain itu tidak sahih di dalam hadis. Adalah satu lagi tanda, para sahabat kata ini sahih. Para sahabat kata pada malam Al-Qadar itu kami tengok bulan macam mangkuk, melengkung. Yang tu bukan tanda lah. Itu bukan tanda yang spesifik, sebab dah hujung bulan, memanglah bulan sabit. Yang tu memang confirm lah, kan? Tapi yang betul-betul tanda yang sahihnya adalah esok pagi matahari terbit, dia tak bersinar kuat. Berkemungkinan Allah Ta'ala jadikan tanda itu muncul setelah berakhirnya malam, nak tengok siapa yang betul-betul mencari dan siapa yang suka mencuaikan bulan Ramadan, kan? Tapi yang pentingnya, Aisyah kata, kalau aku jumpa malam tu nak sebut apa? Sebab yang lain Aisyah tahu dah. Nabi SAW kata para sahabat, bila masuk je, idza dakhala al-ashr shaddal mi'zar, Nabi akan ketatkan kainnya. Apa maksud Nabi ketatkan kain? Maksudnya Nabi tak ada lagi dah orang kata apa, nak berhubungan dengan isteri. Bila masuk 10 malam terakhir tu, Nabi dah fokus pada ibadah. Nabi dah fokus qiyam. Fokus qiyam. Tapi Aisyah tanya, nak doa apa? Sebab malam Al-Qadar ni, selain daripada ibadah, kita juga nak dapatkan keampunan. Sebab Jibril doa tadi ni, malang bagi orang yang bila Ramadan beredar, dia tak dapat pengampunan. Jadi itu yang kita takut. Kita nak ibadat pun ia juga, sebab bulan Ramadan ni, malam Al-Qadar ni, nakkan pahala 80, lebih daripada 83 tahun, kan? 1000 bulan tu lebih daripada 83. Itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat ni yang umurnya pendek. Jadi selain daripada kita nak ibadat, buatlah ibadat apa pun. Kalau orang perempuan umpamanya dia tak bersih pada hari tu, dia boleh berdoa, dia boleh berzikir, kalau dia tak boleh nak salat sekalipun. Jadi Aisyah tanya ni, yang boleh diamalkan bukan hanya oleh orang lelaki, tetapi juga untuk orang perempuan, terutama kalau dia tak boleh salat. Nak sebut apa pada malam tu? Bila jumpa ni nak sebut apa? Nak doa macam mana? Ini membuktikan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ibadat yang bersifat khusus, para sahabat memerlukan panduan daripada Nabi SAW. Dia tak ada pandai-pandai, kau baca doa ni kau amalkan setiap malam Al-Qadar. Tanya, ni mana dalil yang kata baca doa ni spesifik sunat? Dia kata tak ada, saya reka sendiri je. Tak boleh lah. Doa secara umum boleh, doa secara umum okey. Tapi nak mengatakan doa dengan lafaz ini di tempat ini Allah Ta'ala lebih suka, yang ni perlu dalil lah. Tuan-tuan, bila salat witir 3 yang terakhir tu,
Rakaat pertama baca suratul A'la, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Kenapa imam melazimkan 3 surah ni? Kerana ada dalil khusus. Kita solat raya umpamanya, rakaat pertama baca suratul A'la, rakaat kedua baca surah Ghasyiyah. Kenapa dilazimkan? Kerana ada hadis. Kalau orang tanya solat raya sunat baca surah apa? 2 surah. Saya tak boleh kata pagi raya sunat baca surah Yasin rakaat pertama. Bila orang tanya kenapa? Salah ke baca surah Yasin? Bukan masalah salah, masalahnya kau telah menetapkan satu fadilat pada surah yang spesifik. Baca surah secara umum sunat dalam solat, tapi nak spesifikkan surah mana dalam solat mana secara spesifik, ini perlu dalil daripada Nabi SAW. Ini satu kaedah yang siapa belajar usul fiqh dia faham. Aisyah pun sama, dia tanya Nabi SAW satu doa yang spesifik, satu doa yang sangat-sangat khusus pada malam yang khusus. Doa malam tu apa pun boleh doa, tak ada masalah. Tapi nak kata yang ni dengan lafaz ni secara spesifik, mesti mari pada Nabi. Maka Aisyah tanya, nak cakap apa? Nak doa apa pada malam tu? Nabi SAW kata, berdoalah dengan satu lafaz, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, wahai ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau sukakan kepada keampunan, Engkau sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Jadi selain daripada kita beribadah, kita juga kena banyak berdoa. Dan tidak ada doa yang lebih utama bagi seorang mukmin di bulan Ramadan ini melainkan apabila kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita. Sebahagian ulama mengatakan perkataan afu di dalam hadis lebih dahsyat daripada maghfirah. Keampunan dalam bahasa Arab ni ada 2. Satu afu, satu maghfirah. Allahumma ghfirli, dan kita selalu doakan Allahumma ghfirli. Kita selalu baca dalam duduk antara 2 sujud. Dua-dua ni dalam bahasa Melayu maafkan, ampunkan. Tapi Al-Imamul Ghazali mengatakan afu dengan maghfirah, afu lagi dahsyat, lagi atas. Maksud afu ni dia padam terus, tak tinggal kesan, seolah-olah macam benda tu tak pernah berlaku. Maka pada malam itu kita doa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Azza wa Jal memberikan keampunan kepada kita, menghapuskan segala kesan-kesan dosa, seolah-olah ia tidak pernah berlaku. Sama seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man qama ramadhana ataupun man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam al-qadar kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini sebagai medan untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah. Amin ya Rabb. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ini membawa gelaran al-muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah, yang sentiasa mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberi panduan dan membimbing kita setiap masa. Di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, kita pun pening. Baca hadis sahih tak dapat tauliah. Menari joget-joget tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Pening kepala kita. Baca hadis sahih mengelirukan. Joget-joget sambil berzikir cium kaki tidak bertentangan. Pening. Jadi kita doalah agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa letakkan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam jiwa kita. Di mana sunnah berada, di situlah kita berpegang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua. Terima kasih banyak pada pihak masjid yang menjemput saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf, terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.